Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul. Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Sejak 12 kurun lalu, Islam telah dianuti secara besar-besaran dalam kalangan bangsa Melayu di Nusantara. Panji-panji tauhid berkibar di segenap pelosok alam Melayu, dijulang oleh ulama dan umaraknya. Sejarahnya bermula dengan persinggahan kapal-kapal dagang Arab ke pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara. Masjid Muhammadi di Kota Baru ini diasaskan pada tahun 1867 semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad II. Selama lebih 150 tahun, masjid ini menjadi markas dakwah yang digerakkan oleh alim ulama Kelantan. Haji Wazir bin Haji Cik Awang mendapat pendidikan di Pakistan dan Mekah sebelum kembali mencurahkan ilmu di Kelantan. Melepasi usia persaraan, beliau masih aktif berkongsi ilmu pengetahuan Islam di halaqah ilmu seperti di Masjid Muhammadi ini. Al-rajuli at-tahtara yabdala kaki. Wal mu'atu. Masjid ini menjadi pusat penyebaran ilmu agama yang masyhur di Nusantara sehingga Kelantan dikenali sebagai Serambi Makkah. Sistem pengajaran di masjid ini mempunyai persamaan dengan pengajaran di Masjidil Haram, Mekah. Dahulu, pondok-pondok dibangunkan di persekitaran Kota Baru apabila ramainya pelajar yang datang ke Kelantan untuk berguru dengan alim ulamanya. Masjid Muhammadi di Kota Baru, Kelantan ini berperanan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Melayu. Di sinilah tempat para ulama seperti Tok Kenali menumpahkan ilmu mereka demi memandaikan anak bangsa dengan ilmu Islam yang berterusan. Halaqah-halaqah yang terkandung di Masjidil Haram di Mekah Mukarramah sama dengan apa yang terdapat di negeri ini sehingga dikenali sebagai negeri Serambi Mekah. Sehingga ke hari ini, tradisi ilmu itu berterusan demi sebuah kegemilangan Islam yang dihormati. Tuan Tabal, antara tokoh ulama yang besar sumbangannya dalam bidang pengajian Islam. Kurun ke-19 menyaksikan kelahiran ramai alim ulama Kelantan yang bukan sahaja bergiat di negeri Kelantan, bahkan di Mekah seperti Tok Wan Ali Kutan. Tok Wan Ali Kutan antara nama penting dalam sejarah Islam dan perkembangan agama di Tanah Melayu. Ketika ramai ulama yang membangunkan pondok pengajian sebagai sumber ilmu, beliau memilih untuk bergiat aktif di Mekah Al-Mukarramah, melatih ulama pelapis yang berwibawa.
Pada tahun 1850 sehingga 1913, majoriti ulama Melayu yang belajar di Mekah Mukarramah mendapat sentuhan Tok Wan Ali Kutan untuk menyambung legasi ilmu di tanah Melayu. Di Kota Baru, Tuan Tabal mencurahkan segala tenaga dan masanya untuk mengajar, beribadah dan mengarang kitab setiap hari. Surau yang menjadi pusat pengajaran Tuan Tabal ini berada di lorong Tok Semian berdekatan dengan Masjid Muhammadi. Surau ini dibangunkan oleh Tok Semian, bapa mentua Tuan Tabal sekitar tahun 1860 menjadi pusat pengajian Tuan Tabal. Di surau ini maupun di Masjid Muhammadi, halakah pengajiannya yang berkonsepkan pengajian pondok mendapat sambutan ramai. Tuan Tabal menghasilkan 8 buah kitab agama dalam bidang fiqh, tauhid dan tasawuf. Sebahagian kitabnya masih jadikan teks pengajian dalam sistem pengajian pondok hari ini. Sebagai ulama sufi, Tuan Tabal menganjurkan jalan tengah dan sederhana dalam tasawuf seperti yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau memadukan syariat dengan hakikat sebagaimana keterangan yang didapati dalam penulisan beliau. Seorang lagi ulama Kelantan yang menonjol di bidang tasawuf ialah Tok Seleho, iaitu Haji Abdul Rahman bin Haji Osman bin Seni. Beliau dilahirkan di kampung Lubuk Jong yang terletak di pinggir Sungai Selehong pada tahun 1872. Setelah mendapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri, beliau berguru di Patani sebelum menyambung pengajian di Mekah. Tok Seleho menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah selama 18 tahun. Pulang dari Mekah pada tahun 1921, Tok Seleho telah membuka pondok pengajian di Kampung Seleho, Tumpat, Kelantan. Lepas pada dia balik pada Mekah, lepas pada dia pergi tinggal dekat Mekah 18 tahun, dia balik daripada Mekah, dia buka pondok. Mana satu zaman dengan Tok Kenali. Dia buka pondok sini dan daripada situlah disebabkan dia ni orang ahli yang tasawuf, pandai bersyair, pandai bersilat. Semua apa yang dia buat tu semua ikut sunnah. Perkara yang paling menarik sekali ilmu yang diajarnya ialah tasawuf. Sampai orang yang mendengar itu ada yang menangis, ada melaung-laung apabila sampai kepada ajaran-ajaran yang menyentuh soal hati, soal jiwa. Makam beliau terletak di tanah perkuburan Islam Kok Pasir Tumpat. Berhampiran makamnya ialah tempat bersuluk. Saya dah sampai ke tempat ini, memanglah kita akan berpeluh. Dan bilik suluk ini ada tempat pembaringan yang mana bilik ini memang tujuan untuk khalwat ataupun uzlah, yang ini dekatkan diri dengan Allah bersendirian, tak ingat apa, hanya ingat kepada kematian, kerana kematian adalah pemusnah kelazatan dan itulah yang membawa kepada cinta mendalam kepada Allah SWT. Jadi di sini ada liang lahatnya, saya akan cuba masuk ke dalam liang lahat ini. Bismillah. Bersuluk di sini mengingatkan diri bahawa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kematian pasti berkunjung tiba dan alam akhirat itu kekal abadi. Masjid Muhammadi berada berdekatan dengan istana dan balai besar. Bahkan namanya juga bersempena nama Sultan. Ia menggambarkan rapatnya kaitan institusi agama dengan istana. Sebenarnya masjid ini dia berada di kawasan istana. Sebab bersebelahan dengan masjid ini Istana Balai Besar yang cukup dikenali. Dan pada hari ini Istana Balai Besar ini adalah merupakan tempat berlangsungnya acara-acara istiadat-istiadat. Institusi ulama dan kesultanan begitu rapat dan telah menjadi tradisi yang dipertahankan. Bagi institusi kefatwaan, kita boleh lihat misalnya di Pontianak, ada mufti Pontianak.
Di Aceh ada mufti Aceh. Di Kelantan ada mufti Kelantan. Dan mufti Kelantan ini wujud lebih awal daripada institusi-institusi lain. Bahkan dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan itu pun institusi mufti terlebih awal. Ia turut menjadi keutamaan apabila Long Yunus atau Sultan Muhammad yang pertama menaiki tahta Kerajaan Kelantan. Long Yunus, seorang raja yang menyatukan kuasa-kuasa yang ada di Kelantan di bawah satu pemerintahan. Dikatakan bermula kepada perkembangan Islam di Kelantan. Syekh Abdul Halim merupakan anak angkat seorang Cina tapi menjadi anak angkat kepada Long Yunus. Abdul Halim ini telah dihantar belajar ke Mekah dan kembali ke Kelantan, telah dilantik sebagai mufti yang terawal di Kelantan. Sejarah sentiasa membuktikan hubungan ulama dan umara yang akrab berlandaskan tuntutan Islam. Di zaman Sultan Muhammad kedua, ada satu ulama daripada Yaman iaitu Said Muhammad Al-Qudri, ulama daripada Hadramaut Yaman, datang ke Kelantan dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kedua telah melantik. Said Muhammad itu juga dikenali sebagai Tok Baharin. Tok Baharin ini sebagai mufti di zaman baginda dan telah menggunakan tanah di bahagian pinggir Sungai Kelantan itu untuk dijadikan kediaman oleh Syekh Tok Baharin tadi. Semasa era Sultan Muhammad yang keempat, Kelantan berhadapan dengan campur tangan British. Dalam masa yang sama, alim ulama Kelantan seperti Tok Kenali berusaha menggerakkan pemikiran rakyat. Kelantan terkenal sebagai negeri Islami Mekah, melahirkan ramai ilmuwan dan ulama yang menyumbang untuk agama di tanah Melayu. Antaranya ialah Haji Muhammad Yusof ataupun Tok Kenali yang hidup pada dua kurun, pada penghujung kurun ke-19 dan pada awal kurun ke-20. Dan dia menyaksikan peralihan demi peralihan yang merugikan umat Islam bila mana hadir penjajah untuk memecah belahkan umat Islam, yang mana umat Islam kehilangan khalifah dan sultan kehilangan wilayah. Namun, Tok Kenali terus berjuang untuk mertabatkan ibu Islam yang dicintai. Tok Kenali telah mengemukakan cadangan penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau MAI pada tahun 1915. Gagasan Tok Kenali yang bernas banyak disalurkan kepada kerajaan melalui kedudukannya dalam MAI. Ketika pengasuh diterbitkan pada tahun 1918, Tok Kenali ialah pengarangnya. Melalui majalah ini, pemikiran tentang pembaharuan isu-isu sosial dan agama telah dibincangkan bagi mencambahkan kesedaran dalam masyarakat. Hari ini, masjid dan pusat pendidikan yang terletak 8 km dari Masjid Muhammadi menjadi monumen kenangan kepada tokoh ulama itu. Suatu masa dahulu, kawasan masjid ini meriah dengan para pelajar yang datang dari merata negeri untuk menadah kitab dengan Tok Kenali. Antara peranan Tok Kenali bukan setakat dia bawa dengan cara pembaharuan dengan mengasaskan Majlis Agama Islam Kelantan pada tahun 1915, tetapi dia juga memartabatkan bahasa Inggeris untuk dipelajari oleh masyarakat. Tok Kenali hidup secara sederhana dalam mengamalkan tasawuf seperti anjuran Imam Al-Ghazali. Tok Kenali yang lahir pada tahun 1868 disemadikan di tanah perkuburan Islam Tok Kenali, Kubang Krian pada 19 November 1933. Kelantan dipercayai telah pun menerima Islam sebagai agama rasmi kerajaan selewat-lewatnya pada kurun ke-12 Masihi. Wilayah pantai timur ini berada di tengah kepesatan gerakan dakwah alim ulama dan pedagang Arab antara kurun ke-9 dan 14 Masihi.
Islam tiba ke Nusantara, khususnya Perlak dan Aceh, sekitar abad ke-9 Masihi, sebelum ia berkembang ke wilayah-wilayah lain seperti di Champa pada kurun ke-10 Masihi. Kemunculan kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada kurun ke-13 Masihi sebagai kuasa maritim baharu turut memberi kesan kepada penyebaran Islam di Nusantara. Penerimaan Islam di Champa sekitar kurun ke-10 Masihi turut merancakkan lagi percambahan akidah tauhid di wilayah pantai timur Tanah Melayu. Justru ia terletak di laluan dakwah alim ulama dan pedagang Arab, maka penduduknya turut sama menyambut panji-panji tauhid ke wilayah tanah serendah sekebun bunga ini. Kelantan ni disebut oleh seorang pengkaji, Wan Hussein Azmi. Dr. Hussein Azmi ni kata Kelantanlah negeri yang terawal membentuk kerajaan Islam di Semenanjung. Dan berdasarkan kajian-kajian dibuat, orang yang pertama bawa masuk Islam ke Kelantan ni nama dia Syekh Ali Abdullah. Dia datang ke Kelantan daripada Langkah Sukar, Patani sekarang lah. Sekitar tahun 1050. Muzium Islam Kota Baru ini terletak bersebelahan dengan Masjid Muhammadi. Koleksi paling berharga di Muzium Islam Kota Baru ialah dinar emas Julus Kelantan ini, yang menunjukkan bahawa kemasukan Islam ke Terengganu misalnya sebenarnya adalah Islam yang datang daripada Champa ke Langkah Sukar, ke Kelantan, kemudian ke Terengganu. Sebab itulah dalam hal ini beberapa pengkaji termasuk kita di muzium sendiri, ada beberapa pengkaji kita mengatakan bahawa yang mengislamkan Terengganu menjadi barisan Terengganu itulah daripada Kelantan. Maka bila ditemui batu bersurat dalam satu jangka masa yang tidak lama, menunjukkan bahawa ada pengaruh kekerajaan Islam yang ada di Kelantan tu berkembang di Terengganu. Antara petunjuk bahawa ajaran Islam dibawa ke Nusantara oleh alim ulama dan para pedagang dari tanah Arab ialah meluasnya pengamalan mazhab Al-Syafi'i, penggunaan tulisan Arab dan Jawi pada prasasti seperti batu nisan, batu bersurat dan mata wang. Begitu juga kehadiran alim ulama Arab dalam catatan sejarah pengislaman terawal raja-raja di rantau ini. Selain itu, hampir semua penulisan bercorak keagamaan di Kepulauan Nusantara berasal dari tulisan atau rujukan penulis-penulis berbangsa Arab. Yang terkenal dalam kajian-kajian bahawa pada abad yang ke-8 dan ke-9 sebenarnya pedagang-pedagang Arab telah banyak bermukim di Canton ataupun Guangzhou hari ini. Dan pada akhir abad yang ke-9 itu mereka telah diserang oleh orang Cina dan mula berhijrah ke Semenanjung secara besar-besaran. Sebab itulah kita temui batu-batu nisan di Champa, di Pekan, termasuk di Kedah dan seumpamanya. Itulah pengaruh orang Arab yang datang. Penemuan dinar emas ini di bekas tapak Istana Kubang Labu pada tahun 1914 membuktikan tarikh keberadaan Islam di Kelantan. Adanya dinar yang mencatatkan perkataan Al-Julus Kelantan. Al-Julus tu kalau kita terjemah ke bahasa kita maknanya yang menduduki takhta kerajaan Kelantan. Pada shilling ini tertulis tulisan Arab iaitu 577 Hijrah bersamaan tahun 1181 Masihi. Al-Mutawakkil 'ala Allah. Ini menunjukkan bahawa ada satu elemen yang penting tentang kekerajaan Islam. Kerana perkataan Al-Mutawakkil 'ala Allah ni biasanya gelaran yang kebesaran yang dipakai oleh khalifah-khalifah, raja-raja seperti raja-raja di Baghdad. Artinya raja yang memerintah Kelantan ketika itu juga memakai gelaran-gelaran kebesaran yang menunjukkan dia ni ialah kita katakan wakil Allah yang memerintah atas muka bumi. Itu style raja-raja zaman dululah. Al-Mutawakkil 'ala Allah Al-Julus Kelantan bersamaan dengan cogan jata kerajaan Kelantan hari ini, iaitu berserah kepada Tuhan kerajaan Kelantan. Pada zaman yang telah berlalu, tanah serendah sekebun bunga ini diberkati dengan kehadiran alim ulama pewaris Anbiya. Mereka mewariskan ilmu yang barakah, tatkala umaraknya sekata
memupuk takwa, membina daulah. Kesihatan diri, aspek penting yang wajib kita jaga. Rutin harian yang sibuk memerlukan saya untuk menguruskan hal keluarga dan kerja dengan seimbang. Itu menuntut saya untuk sentiasa mengekalkan kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Karyanya, terutama yang berkaitan dengan tasawuf, masih dibaca sehingga ke hari ini. Kapsul Barakah, edaran Pharmaniaga, kunci kesihatan saya untuk menjalani kehidupan seharian. Diproses menggunakan teknologi cold press oleh kilang bertaraf pharmaceutical dari Mesir, kapsul ini mengekalkan nutrisi seperti habatus sauda. Kapsul Barakah, edaran Pharmaniaga, kunci kesihatan saya untuk menjalani kehidupan seharian.